Dan salam sejahtera. Hari ini saya akan present bab 10.1 iaitu pasal ancaman alam sekitar. Okay, so definisi kelestarian alam sekitar. Macam kita pernah cakap-cakap sebelum ni, lestari tu apa benda sebenarnya maksud dia? Maksudnya sebenarnya lestari ni dia benda yang tidak berubah ataupun dia kekal. Jadi kalau kelestarian alam sekitar ni maksud dia keadaan alam sekitar yang kekal sama tanpa mengalami masalah kekurangan atau penurunan sumber semula jadi dan kualiti alam sekitar yang terjamin untuk satu tempoh masa yang panjang. Maksudnya macam persekitaran bumi kita ni yang kekal bebas daripada sebarang unsur kerosakan alam lah. Macam tu. So, disebabkan pertambahan populasi manusia telah menimbulkan konflik antara keperluan untuk memenuhi kehendak manusia dengan keperluan untuk memelihara alam sekitar, penggunaan tong kita semula merupakan salah satu strategi melestarikan alam sekitar. So, strategi ini dapat mengurangkan penggunaan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya macam bahan api fosil lah, macam petroleum, gas asli, macam tu lah. So, yang macam kita tahu, tong biru untuk kertas, tong coklat untuk kaca, tong jingga untuk logam dan plastik. Okay, seterusnya, ancaman alam sekitar ni dia berpunca daripada aktiviti manusia terhadap ekosistem. Maksudnya ancaman alam sekitar ni berpunca daripada kita semua. So, perubahan iklim dan pemanasan global. Perubahan iklim ni macam perubahan suhu bumi, taburan hujan dengan perubahan angin yang drastik. Maksudnya macam angin yang drastik tu contohnya macam dekat luar negara kan biasanya ada puting beliung tu kan. Macam itulah. So, perubahan ini dapat dilihat daripada fenomena kesan rumah hijau. Okay. Seperti yang kita tahu, fenomena El Nino ni yang menyebabkan cuaca panas dan kering yang melampau sehingga menyebabkan kemarau. So, kalau korang boleh nampak gambar tu, tanah dia macam merekam macam tu sebab dia terlampau kering. Lepas tu, fenomena La Nina yang menyebabkan hujan lebat yang luar biasa sehingga mengakibatkan banjir yang serius. Okay, so sebelum kita cerita pasal kesan rumah hijau ni, rumah hijau tu maksudnya macam satu bangunan yang dibuat daripada kaca ataupun plastik untuk penanaman terlindung dan terkawal lah. Maksudnya macam kat rumah hijau tu, dia boleh kawal gas yang ada kat dalam rumah hijau tu. Macam tu lah. So, kebaikan kesan rumah hijau ni ialah apabila pancaran cahaya matahari memasuki atmosfera bumi, sebahagian daripada pancaran itu dipantulkan semula ke atmosfera bumi dalam bentuk sinar inframerah. Semasa pembebasan tenaga haba, kebanyakan daripadanya akan diserap oleh gas rumah hijau seperti gas karbon dioksida, gas metana, gas nitrogen oksida dan gas klorofluorokarbon iaitu CFC yang ada dalam atmosfera bumi bagi mengelakkannya dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Maksudnya kat sini, ada satu sinaran matahari ni dia akan dipantulkan masuk ke dalam atmosfera bumi. So, sebahagian daripada pancaran sinar matahari ni akan dipantulkan semula ke atmosfera bumi dalam bentuk sinaran inframerah. So, masa dia pantulkan balik ni, ada tenaga haba yang terbebas. So, kebanyakan tenaga haba yang terbebas ni akan diserapkan oleh gas rumah hijau tadi tu lah yang macam karbon dioksida, metana semua tu. Lepas tu, dia diserap semula supaya dia tak nak elakkan daripada tenaga haba tu dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Macam tu. So, tenaga haba yang tidak dipantulkan tu tadi bertujuan untuk memastikan suhu bumi tidak terlalu sejuk untuk kemandirian organisma. Maksudnya, tenaga haba tadi tu dia bukan semua tenaga haba yang diserap. Maksudnya tenaga haba macam kebanyakan je lah yang diserap. Maksudnya yang lebih-lebih lagi tu dia akan dia tak dipantulkan sebab dia nak pastikan suhu bumi tidak terlalu sejuk. So, kebanyakan gas karbon dioksida terhasil secara semula jadi. Contohnya macam dalam proses respirasi lah. Kita kan keluarkan karbon dioksida. Macam tu lah. So, kebaikan dia dapat mengekalkan kehidupan di bumi. Lepas tu, dia dapat menapis dan memantulkan semula tenaga solar yang tidak diingini. Dia kekalkan aras air laut dan menghalang pencairan ais. Macam tu.
So kalau keburukan kesan rumah hijau ni pun dia sama juga. Cuma dia punya gas-gas rumah hijau tadi tu dia macam terlebih. So aktiviti manusia telah menyebabkan kepekatan gas-gas ini meningkat dan lebih banyak tenaga haba yang terperangkap. So kalau tenaga haba banyak terperangkap, dia dapat meningkatkan suhu bumi. Maksudnya macam tu lah. So kalau tenaga haba tadi tu dia serap banyak sangat, dia akan menyebabkan kenaikan aras laut dan disebabkan oleh pencairan ais di kutub. Lepas tu peningkatan suhu bumi sebab pemanasan global. Lepas tu berlaku perubahan iklim seperti kemarau dan perubahan arah angin yang menyebabkan ribut dan taufan. Kemudian dia akan kehilangan flora dan fauna kerana perubahan suhu serta kehilangan sumber makanan dan habitat. So faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau ni ialah pembakaran bahan api fosil. Dia akan gas rumah hijau yang terlibat karbon dioksida dan nitrogen oksida. Yang kedua disebabkan oleh aktiviti penyahutanan. Penyahutanan ni maksudnya macam penebangan pokok secara besar-besaran lah macam tu. So dia akan gas yang terlibat karbon dioksida. So aktiviti peternakan macam gas yang terlibat metana. Lepas tu aktiviti pertanian iaitu baja nitrogen, yang gas yang terlibat ialah nitrogen oksida. So penggunaan bahan penyejuk, contoh macam gas yang terlibat fluorokarbon CFC. Bahan penyejuk ni macam peti ais, aircon macam tu. So seterusnya penyahutanan dan kehilangan biodiversiti. Penyahutanan ni maksud dia macam yang saya cakap tadi, penebangan pokok secara besar-besaran. So penyahutanan ni adalah sebab utama kepada kehilangan biodiversiti. Biodiversiti ni ialah kepelbagaian organisma hidup lah. Macam tu. So kehilangan habitat akibat penyahutanan bagi aktiviti pembangunan dan pertanian telah menyebabkan kepupusan spesies flora dan fauna. So macam bila dia tak ada tempat tinggal, so dia macam tak boleh nak hidup lah. Macam dia akan pupus macam tu. So tujuan aktiviti penyahutanan ni untuk dia nak dapatkan kayu balak sebab dia nak buat pembinaan. Lepas tu dia nak buat perabot dengan kertas. Kemudian dia nak melombong mineral. Lepas tu dia nak membuka kawasan untuk menjalankan aktiviti pertanian dan membina kawasan perumahan dan jalan raya. Walaupun benda tu macam bagi kemudahan kat kita, tapi dia ada kesan negatifnya lah. So yang pertama dia akan menyebabkan hakisan tanah, banjir kilat, perubahan iklim. Lepas tu dia akan kehilangan biodiversiti, mengganggu kita nitrogen, kita air dan kita karbon dan kehilangan kawasan tadahan air. Okay, so seterusnya korang boleh rujuk buku gambar ni dekat buku teks korang surat 205 yang darjah 10.3 tu. Disebabkan penyahutanan menyebabkan hakisan tanah dan banjir. So maksudnya dekat sini bila dia dah tebang pokok tu banyak-banyak. So tanah tu akan macam tanah yang kan permukaan tanah terdedah kepada cahaya matahari ni kan. Tanah tu dia akan kurang cengkaman sebab bila pokok tu dah tebang, pokok mati. So akar dia pun mati juga. Jadinya bila akar dia mati, tanah tu tak ada benda yang nak dicengkamkan. So bila tanah tu tak akan tercengkam. Bila hujan tu dia akan menyebabkan hakisan pada tanah tu. So bila hujan, tanah-tanah tadi tu akan dibawa ke sungai. So bila dia pergi kat sungai, hakisan tanah tadi tu yang dibawa oleh hujan tu dia akan pergi ke sungai. Bila dia pergi sungai tu makin lama macam makin cetek sebab dia jadi longgokan tanah. So macam makin lama makin cetek. Lepas tu air pula makin lama makin meningkat. So menyebabkan kebanjiran. So bila air meningkat, lepas tu sungai tu cetek. So air tu akan melimpah keluar, jadilah banjir. Okay, so perubahan global yang disebabkan oleh pencemaran menjadi penyumbang kepada kehilangan biodiversiti. Pemburuan hidupan liar secara haram bagi tujuan industri makanan, perubatan dan kraftangan mengakibatkan pengurangan populasi spesies haiwan yang membawa kepada kepupusan spesies. Macam contohnya, zaman sekarang ni ada handbag yang dibuat daripada
kulit buaya ke contoh kan, tak ada guna. Okay, lepas tu kejadian hujan asid ni menyebabkan pH air menjadi rendah. So kebanyakan telur ikan tidak dapat nak menetas dan sebilangan ikan dewasa mati. Sebab air tu dah berasid, so ikan pun mati. Macam tu. Seterusnya pasal eutrofikasi. Eutrofikasi ni ialah proses sesuatu ekosistem air menjadi kaya dengan nutrien yang menyebabkan perubahan struktur ekosistem tersebut. Maksudnya macam satu ekosistem air lah, contohnya macam sungai ataupun tasik, dia macam ada banyak sangat nutrien. So eutrofikasi tu macam kau boleh nampak kat sebelah sini gambar ni kan. So kesan daripada proses eutrofikasi ni dia akan meningkatkan pertumbuhan alga. Macam kau boleh nampak yang warna hijau ni, inilah alganya. So dia akan memberi kematian hidupan akuatik. Lepas tu dia akan merosotkan kualiti air. Macam apa yang korang nampak lah dekat gambar ni. Bila ada banyak alga ni, mestilah air pun akan macam kotor kan. Okay. So apa punca proses eutrofikasi ni? Disebabkan oleh penggunaan baja nitrat dan fosfat secara berlebihan dalam aktiviti pertanian dan faktor lain. So maksudnya eutrofikasi ni dia punya punca disebabkan oleh penggunaan baja yang berlebihan lah. Macam tu. Okay, so proses eutrofikasi. Mula-mula lebihan sisa nitrat dan fosfat dialirkan oleh air ke dalam tasik dan sungai. Peningkatan nitrat dan fosfat merangsang pertumbuhan alga dengan pesat sehingga menutup permukaan air. Maksudnya lebihan sisa-sisa baja dia akan dialirkan oleh air ke dalam tasik ataupun sungai. So bila peningkatan baja ni, dia akan merangsang pertumbuhan alga dengan pesat. So bila alga tu macam makin banyak, so dia akan astagfirullahaladzim. Maaf ya cikgu, ada pencemaran bunyi. So kalau alga tu akan makin meningkat, so dia mestilah akan tutup permukaan air yang dekat tasik ataupun sungai tu. So keadaan ini dikenali sebagai eutrofikasi. Keadaan ini mengurangkan penembusan cahaya matahari ke dalam air. Maksudnya macam bila dah banyak alga tu, mestilah dia macam dia tutup permukaan air tu. So cahaya tak boleh nak masuk dalam air. Jadi kadar fotosintesis tumbuhan akuatik menjadi rendah dan kandungan oksigen yang terlarut dalam air pun menjadi rendah. Ialah sebab fotosintesis tu dia kan hasilkan oksigen. Jadinya kalau dia pun macam tak boleh nak membuat proses fotosintesis tu, so mestilah kandungan oksigen pun rendah. So ini menyebabkan tumbuhan dan haiwan akuatik pun mati. Semakin banyak alga dan organisma akuatik mati, semakin tinggi populasi bakteria pengurai. Bakteria pengurai ni macam mikroorganisma lah macam tu. So terakhir, bakteria pengurai akan mengurai tumbuhan dan haiwan akuatik yang mati dengan kehadiran oksigen yang menyebabkan pengurangan oksigen yang melampau di dalam air. Macam tadi tu, dalam air tu dia punya oksigen rendah. Lepas tu bakteria pengurai ni pula dia guna oksigen untuk dia nak uraikan tumbuhan dengan haiwan akuatik yang mati tadi tu. So lagilah oksigen kurang dalam air tu kan. So ini meningkatkan tahap keperluan oksigen biokimia iaitu BOD. Okay, seterusnya. Faktor-faktor yang menyebabkan eutrofikasi ni daripada sisa deterjen, lepas tu daripada baja-baja dekat kebun, lepas tu najis haiwan daripada kandang kambing, kemudian daripada aktiviti pelombongan, loji kumbahan iaitu air kumbahan yang terawat, lepas tu bahan buangan domestik dan juga air kumbahan tidak terawat. So semua benda ni akan menyebabkan ekosistem tasik ni menjadi kaya dengan nutrien. Okay, so keperluan oksigen biokimia iaitu BOD ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil sebagai biological oxygen demand yang merupakan jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria dan kulat untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Maksudnya BOD ni ialah jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma tu
untuk dia nak uraikan satu bahan dalam air. Okay. So kalau tahap BOD yang tinggi, kualiti sumber air dia akan menjadi rendah dan banyak bahan organik serta mikroorganisma pengurai dalam air. Maksudnya kualiti sumber air rendah ni maksudnya macam air tu kotor lah, senang cerita. Kalau BOD dia tinggi, air dia kotor. Macam tu. Lepas tu kalau tahap BOD yang rendah, kualiti air dia baik. So dia mempunyai kandungan oksigen terlarut yang tinggi, air pun tidak tercemar. Jadinya korang kena ingat lah macam kalau BOD dia tinggi, air dia kotor. Kalau BOD dia rendah, maksudnya air dia okey lah, tak kotor. Macam tu. So kita masuk dekat pencemaran pula. Pencemaran ada 3 dalam buku teks ni lah. Ada 3 iaitu pencemaran udara, pencemaran terma dengan pencemaran bunyi. So pencemaran udara ni terjadi apabila terdapat peningkatan bahan pencemar seperti gas, asap, debu, habuk di dalam atmosfera sehingga menjejaskan kesihatan dan kehidupan manusia. So ada contoh iaitu sumber pencemaran dan bahan pencemarnya. So sumber dia contohnya daripada gas dari exhaust kenderaan bermotor. So bahan pencemar dia gas nitrogen oksida, gas karbon monoksida, plumbum, asap dan jelaga. Jelaga tu dia macam debu yang warna hitam daripada asap tu. Dan juga gas hidrokarbon. Contohnya macam benzena. Seterusnya, daripada asap dari kilang perindustrian. Bahan pencemar dia gas sulfur dioksida, nitrogen oksida dan lepas tu gas karbon monoksida, gas karbon dioksida dan debu. Kemudian yang ketiga disebabkan oleh pembakaran terbuka. So bahan pencemar dia gas karbon dioksida dan asap dan jelaga. Okay, seterusnya pembakaran bahan api fosil oleh loji pembakaran arang batu, kilang perindustrian dan kenderaan yang membebaskan gas karbon monoksida, gas nitrogen oksida serta gas sulfur dioksida ke atmosfera ni, dia akan menyebabkan hujan asid berlaku lah. Maksudnya daripada sumber pencemaran tadi tu, gas-gas yang terhasil tadi tu dia akan tersejat dekat atmosfera. Lepas tu dia akan gas-gas ni dia akan bergabung dengan wap air dalam atmosfera tu untuk dibentuk asid nitrik dan asid sulfurik. So kondensasi akan berlaku, kemudian turunlah hujan asid. Itu. So kesan hujan asid ni ialah menjadikan tanah kurang subur kerana nilai pH kurang daripada 5. Kemudian memusnahkan tisu daun dan mereputkan akar tumbuhan. Yang ketiga, dia akan memberi peningkatan keasidan air, akan mengurangkan populasi plankton yang menjadi sumber makanan ikan dan mengganggu rantai makanan. So kalau plankton mati, ikan tak ada makanan. Bila ikan mati, kita tak ada makanan. Macam tu lah. So dia akan menyebabkan kematian organisma. So seterusnya dia akan menyebabkan penyakit kulit dan kerosakan tisu manusia. So pencemaran yang kedua ialah pencemaran terma. Pencemaran terma ni merujuk kepada kemerosotan kualiti air akibat penyingkiran haba yang berlebihan ke dalam air yang disebabkan oleh proses yang mengubah suhu air. Air digunakan sebagai ejen penyejuk untuk menyejukkan generator di dalam kilang industri dan stesen jana kuasa elektrik. Air panas yang terhasil kemudian disalurkan kembali ke sungai atau ke tasik dan menyebabkan pencemaran terma. So maksudnya dekat sini, pencemaran terma ni macam air panas yang dialirkan ke sungai lah contohnya. Maksudnya macam kita tahu air ni sebagai ejen penyejuk kan. Contohnya macam generator dalam kilang kan macam dia panas. Jadinya dia gunalah air ni sebagai ejen penyejuk. So bila air tu dia telah membuat haba tu telah haba tu dia macam telah apa benda tak tahu, tak ingat, lupa dia punya perkataan tu. Maksudnya macam generator yang panas tu, dah ingat. Haba daripada generator tu, dia akan pindah kepada air tu. So, mestilah air tu akan panas. Jadi, air panas tu, dia akan disalurkan dekat sungai ataupun tasik.
So dia jadilah pencemaran terma macam tu. So peningkatan suhu air sungai ni tidak sesuai dijadikan sebagai habitat akuatik. Maksudnya macam yelah kalau air panas kan siapa je boleh hidup dengan air panas. Macam tu. So apabila suhu air meningkat, kandungan oksigen terlarut dalam air pun berkurang dan menyebabkan kemandirian kehidupan akuatik. So ini adalah contoh gambar ikan mati yang disebabkan oleh peningkatan suhu air sungai. Seterusnya, kesan pencemaran terma ni dia akan mengganggu dan membahayakan kehidupan organisma dan alam sekitar. Seterusnya dia akan mengganggu proses biokimia di dalam organisma akuatik kerana biasanya ikan dan haiwan akuatik yang lain hanya boleh hidup dalam jelat suhu yang tertentu. Contohnya, peningkatan suhu air dapat menyebabkan telur ikan berkemungkinan menetas lebih awal atau gagal menetas. Bagi sesetengah spesies, peningkatan suhu air secara mendadak boleh menyebabkan kematian serta-merta. Suhu yang lebih tinggi akan menggalakkan pertumbuhan alga seterusnya meningkatkan tahap BOD air. Macam tu. So, kalau tahap BOD air tinggi, maksudnya air dia kotor lah kan. Okay, so pencemaran yang ketiga iaitu pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ni ialah bunyi yang mengganggu serta mendatangkan keburukan kepada kesihatan manusia dan haiwan. So ada macam-macam jenis bentuk pencemaran bunyi. Yang pertama, bunyi kenderaan, aktiviti pembinaan. Maksudnya macam kalau korang duduk kat rumah, lepas tu ada bunyi orang bertukang kat tingkat atas kalau orang yang duduk flat lah. Itu kira pencemaran bunyi lah. Okay, so ada juga mesin pertanian dan industri, bunyi muzik yang kuat dari majlis kerajaan. So pendedahan kepada bunyi bising secara berterusan ni dapat menyebabkan masalah kesihatan berkaitan tekanan seperti tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular, kemurungan dan sakit kepala. Okay, so daripada eksplorasi bio ni, dia kata Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO ni menganggarkan kira-kira 1.1 bilion belia dan remaja berisiko kehilangan pendengaran disebabkan penggunaan peranti audio peribadi yang melebihi had masa dan tahap bunyi selamat. Selain terdedah kepada tahap kerosakan bunyi di tempat bising. Maksudnya macam kalau kita pakai earphone lama-lama lepas tu buka volume max tu, kiranya macam kita telah merosakkan diri sendiri lah maksudnya. Macam tu. So selain daripada bunyi tempat-tempat bising tu, macam tu. So kalau bio dengan fizik ni pula dia cakap kelangsingan bunyi bergantung pada frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan. Frekuensi bunyi diukur dalam unit hertz. Frekuensi bunyi yang dapat dikesan oleh telinga manusia terhad kepada julat 20 hertz hingga 20,000 hertz. Kalau lebih tu pekak kot, tak tahu boleh. Okay, so yang terakhir, ledakan pertumbuhan populasi manusia. So, ledakan pertumbuhan populasi manusia ni, populasi ialah peningkatan jumlah manusia yang tinggal di kawasan tertentu. Maksudnya satu kawasan tu, manusia tu punya jumlah manusia macam makin bertambah. So, oleh sebab pertumbuhan populasi bertambah dengan pesat, pengurangan sumber alam sekitar juga berlaku dengan cepat. Ini membawa kepada penyahutanan, kehilangan biodiversiti, pemanasan global. Yelah kalau manusia macam jumlah manusia ni macam dah bertambah banyak-banyak, mestilah sumber alam sekitar pun akan berkurang. So dia bila berkurang, cara-cara nak dapatkan balik sumber alam sekitar tu kita kena tebang pokok, panaskan global dan sebagainya. So kawasan hutan ni akan ditebang bagi menyediakan penempatan, pembangunan, pertanian dan kemudahan kepada jumlah penduduk yang semakin meningkat. So macam itulah cerita dia. Makin banyak manusia, makin banyaklah tempat yang kita nak kan, macam makin banyak rumah yang nak kena bina apa semua. Macam tu. So kesan daripada aktiviti tersebut, organisma terdedah kepada pelbagai ancaman seperti masalah sumber air mentah dan bekalan air bersih, peningkatan pencemaran serta penyakit, kepupusan kepelbagaian hidupan. Okay. So, permintaan air dan sumber daripada penduduk setempat tidak dapat diuruskan sepenuhnya dengan sumber alam sekitar yang ada di kawasan tersebut.
Ini menyebabkan pemindahan sumber dari lokasi yang jauh ke kawasan permintaan. Maksudnya macam bila dah jumlah manusia yang bertambah, dia macam sumber air dia akan terjejas tau. Jadi bila permintaan air dan sumber ni tidak dapat diuruskan sepenuhnya lah. So dia akan import sumber dari lokasi yang jauh ke kawasan permintaan. So sisa kumbuhan juga menimbulkan ancaman pencemaran kepada alam sekitar. Jadi bagi mengatasi masalah ini, kita gunakan teknologi rawatan air tetapi akan menyebabkan peningkatan kos sumber air termasuk air terawat. Itu saja. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa ke nak tanya?